Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz harap anak-anak sehat dan sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar tajuk ibadat puasa pada bulan Ramadan, iaitu pelajaran yang ke-11 dalam bahagian ibadat. Sebelum itu, objektif pembelajaran kita pada kali ini, iaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan pengertian puasa. Yang kedua, dapat menjelaskan dalil nakli dan pengertiannya. Yang ketiga, dapat menerangkan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang keempat, dapat menganalisis membezakan antara rukun dan sunat puasa. Baiklah, mari sama-sama kita baca dan fikirkan. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apakah pula hukum puasa? Hukum puasa bulan Ramadan iaitu wajib kepada orang yang cukup syarat-syaratnya. Manakala ibadat puasa pula telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah lagi. Cuba kita fikirkan yang mana puasa dapat merehatkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada mulut, kerongkong, perut, usus besar, usus kecil. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah, serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtuksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan, serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Subhanallah. Maha hebat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Mari kita baca dalil nakli puasa dan kita hayati bersama-sama. Dalil nakli puasa iaitu dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Manakala syarat-syarat wajib puasa pula, yang pertama ialah Islam. Yang kedua, berakal, yakni boleh berfikir. Yang ketiga, baligh, iaitu sampai umur. Yang keempat, mampu berpuasa, yakni sihat. Murid-murid, baiklah. Rukun puasa pula, yang pertama, niat puasa. Niat puasa ini hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Lafaz niat puasa ialah nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Manakala sunat puasa pula ialah yang pertama bersahur. Yang kedua, mentakhirkan, yakni memperlewatkan bersahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan rutab? Rutab ialah kurma yang basah. Manakala tamar pula ialah kurma yang kering. Berpuasa iaitu yang pertama bersahur pukul 5 pagi bersahur. Yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan minum pada siang hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga pula, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Contohnya, sebagaimana di dalam gambar itu, iaitu mengumpat, mengkeji, mencaci. Dia berbisik antara dua orang murid perempuan tentang kawan dia. Yang keempat, membaca Al-Quran. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Yang kelima, berbuka puasa, yakni menyegerakan berbuka puasa. Yang keenam, solat tarawih di masjid berjamaah. Itulah beberapa perkara yang mesti kita jaga dan kita lakukan. Perkara-perkara yang boleh menambahkan lagi pahala puasa kita. Seterusnya, anak-anak,
mari kita baca dan fahami. Syarat-syarat sah puasa. Apakah syarat-syarat bila seseorang itu berpuasa? Apakah syarat-syarat untuk seseorang itu sah puasa? Yang pertama, Islam. Mestilah seseorang yang berpuasa itu Islam. Sekiranya kafir, maka puasanya tidak sah. Syarat yang kedua pula, mestilah dia seorang yang mumayyiz, iaitu boleh membezakan di antara baik dan buruk. Ataupun mumayyiz ini juga boleh dikatakan cerdik, boleh berfikir dengan matang. Contohnya, dia boleh membezakan di antara makanan dengan najis. Manakala yang ketiga iaitu berakal. Berakal iaitu boleh berfikir dengan waras. Yang keempat pula, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, berakal ini iaitu orang yang berakal, tidak orang gila. Yang keempat, khusus bagi orang perempuan, iaitu suci daripada haid, nifas dan wiladah. Manakala tiga perkara, yang pertama Islam, mumayyiz dan berakal, termasuk lelaki dan perempuan. Kemudian anak-anak, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Iaitu yang pertama, kita mulakan sebelah kanan dulu, melakukan jima' di siang hari. Jima' iaitu persetubuhan suami isteri, laki perempuan pada siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Buat muntah. Adapun muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Dengan tidak sengaja dia termuntah. Adapun dia sengaja memuntahkan, dia jolok, dia masukkan jari ke dalam tekuk dia, lalu rasa nak muntah, dia pun muntah. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, haid, nifas dan wiladah. Bila keluar haid, nifas ataupun wiladah ni iaitu beranak, maka terbatallah puasanya. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, seperti telinga, hidung, kubul, dubur. Yang ketujuh iaitu murtad, keluar daripada agama Islam. Yang kelapan, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Gila iaitu hilang akal, mabuk atau pengsan sepanjang hari, daripada bersahur sehinggalah maghrib, daripada subuh sehingga maghrib dia pengsan, maka batal puasanya. Kemudian anak-anak, mari kita fahami dan hayati apakah hikmah puasa. Hikmah puasa terbahagi kepada rohani dan jasmani. Apakah hikmah puasa pada rohani? Rohani iaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohani iaitu perkara-perkara yang berkait dengan hati, dengan jiwa kita. Hikmah puasa dari segi rohani iaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak
melakukan amal ibadah. Bila kita melakukan amal ibadah, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apatah lagi, bila kita melakukan puasa sepanjang hari, maka setiap detik, setiap masa itu Allah Ta'ala kurniakan ganjaran pahala. Yang kedua pula, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Memupuk sifat mahmudah. Mahmudah maknanya sifat yang terpuji, sifat yang baik. Contohnya seperti sabar. Bila kita bersabar, maka sabar itu adalah sifat mahmudah. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, ikhlas. Buat semata-mata kerana Allah. Dan yang keempat, iaitu bertimbang rasa. Hikmah rohani yang ketiga pula, iaitu mencegah pelbagai penyakit. Dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Kerana kebanyakan penyakitnya bermula daripada perut. Manakala hikmah yang keempat pula, iaitu merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Jadi iaitu bila kita tidak makan, maka di situ kita akan timbul dalam diri kita rasa betapa orang yang tiada makanan, yang tiada duit untuk mendapatkan makanan, betapa susahnya mereka terpaksa berpuasa. Seterusnya, hikmah puasa dari sudut jasmani pula. Apa makna jasmani? Jasmani ialah dari segi tubuh badan kita, yang lahir, yang zahir, yang luaran. Iaitu mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Mendisiplinkan diri, yakni kita dapat mematuhi peraturan, kita dapat mengikuti perintah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berpuasa. Maka ia dapat, dengan berpuasa itu akan dapat menerapkan diri kita berperaturan dan berdisiplin dalam pekerjaan dan kehidupan kita seharian. Hikmah jasmani yang kedua, iaitu dapat mendidik diri dengan mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Mendidik diri mengawal hawa nafsu. Contohnya hawa nafsu makan dan minum, hawa nafsu syahwat. Dapat mengawal, mendidik dan memelihara. Dan itu merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah jasmani yang ketiga pula, merehatkan organ dalaman seperti menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Bila kita tidak makan dan tidak minum, maka organ-organ dalaman di dalam tubuh kita seperti usus, jantung, buah pinggang, perut itu dapat berehat. Lalu dengan itu dapat merehatkan dan menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Jadi rumusan anak-anak, amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi nilai dalam bahagian ini
Itu hikmah puasa akan menjadikan kita menunaikan ibadat puasa dengan ikhlas. Seterusnya anak-anak, mari kita jawab soalan. Minda aktif. Yang pertama, baca dalil nakli puasa dan terjemahannya secara berpasangan. Jadi kita tukar, awak tukar, tulis dalil nakli. Mana dalil nakli tadi? Iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah dalil nakli serta terjemahannya. Secara berpasangan tak perlu tulis. Tulis dalil nakli puasa dan terjemahannya satu saja. Puasa ialah okey. Yang kedua, bincang bersama-sama dengan rakan. Yang pertama, pengertian puasa dan dalil nakli puasa. Pengertian puasa, arti puasa. Pengertian puasa iaitu apakah yang dimaksudkan dengan puasa ataupun apakah arti puasa. Dan dalil nakli itu tak perlu tulis dah, kerana yang pertama dah tulis dah. Soalan pertama tu dah tulis dalil nakli. Soalan yang kedua pula, syarat wajib dan syarat sah puasa. Apakah syarat wajib dan apakah syarat sah? Nampak sama. Syarat wajib, syarat sah. Bunyi syarat-syarat ni. Tapi jawapan dia lain-lain. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Syarat wajib iaitu bila seseorang itu cukup syarat, maka wajib puasa ke atasnya. Manakala syarat sah puasa iaitu bila seorang itu sudah berpuasa, apakah perkara-perkara yang menyebabkan puasa dia tu tidak sah. Kemudian yang ketiga pula, hikmah puasa. Jadi hikmah puasa terbahagi kepada dua, iaitu rohani dan jasmani. Okey. Mari kita bincangkan yang ketiga. Berdasarkan situasi yang berikut, nyatakan hukum puasa beserta alasan anda. Yang pertama, mengambil suntikan. Apakah hukum bila seseorang yang berpuasa tiba-tiba dia nak cocok? Dia cocok mengambil suntikan. Adakah puasa dia terbatal ataupun tidak? Jadi untuk soalan ni Ustaz nak tanya, nanti buka sekolah, nanti bersemuka. Hukum bila mengambil suntikan. Jadi murid-murid cari jawapannya. Kemudian apakah hukum minum di siang hari bulan Ramadan? Yang ketiga pula, apakah hukum berkumur-kumur? Yang keempat, apakah hukum pengsan? Okey. Untuk soalan yang ketiga ni, awak tak perlu jawab di dalam kertas ataupun buku tulis. Yang awak perlu jawab ialah soalan 1 dan soalan 2. Di soalan 2 tu ada 3 soalan pula. Okey, itu saja yang awak kena jawab. Itu saja yang anak-anak murid perlu jawab. Jadi, Ustaz harap murid-murid semua, anak-anak semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz untuk mendapatkan lebih banyak lagi video pembelajaran pada masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.